kita kesihatan dan kelapangan, dapat kita bersama-sama pada malam ini mengabdikan diri kita kepada Allah, dan Allah memilih kita untuk terus istiqamah beriktikaf dalam salah satu daripada rumah Allah yang ada atas muka bumi. Sementara kita nak menunggu masuknya waktu Isya, kita nak mendengar sedikit tazkirah. Mudah-mudahan diri kita akan berubah menjadi satu manusia yang lebih baik setiap kali kita duduk di dalam majlis-majlis yang seumpama ini. Tuan-tuan, tidak terlewat, mungkin saya kira untuk saya mengucapkan tahniah kepada seluruh ayah, ibu yang mana anak-anaknya berjaya mendapat kecemerlangan dalam keputusan SPM yang baru diumumkan baru-baru ini. Saya kira ayah bonda berasa bangga dengan anak-anak yang berjaya mengharumkan nama baik ibu ayah. Akan tetapi alangkah baiknya kalau anak-anak kita tu jauh lebih cemerlang, bukan sekadar cemerlang dalam ilmu fardu kifayah, tapi kita nak anak kita cemerlang dalam ilmu fardu ain. Di sekolah mereka belajar fardu kifayah, 5% kita minta. Kalau dapat, kalau suara ni sampai keluar, supaya kita nak anak kita cemerlang, lebih penting dunia dan akhirat. Cemerlang matematik tambahan, cemerlang fizik, kimia, ilmu tu ilmu dunia. Tapi cemerlang dalam ilmu fardu ain menentukan kecemerlangan kita di hari akhirat, insya-Allah. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, jam telah menunjukkan pukul 8. Saya minta izin dari tuan semua, kalau boleh izinkan saya mengambil masa tuan-tuan sekitar 1 jam. Dia padang lah, saya jalan dari rumah sejam pergi, sejam pergi balik, setengah jam pergi, setengah jam balik. Tiba-tiba kalau bercakap ikut isyak saja tak sampai 40 minit. Jadi biarlah, kalau boleh minta izin dengan tuan-tuan saya bercakap. Dan saya wallahualam rasanya dekat setahun dah saya mengajar kat surau ni kot. Satu, saya wallahualam mungkin saya silap pandang ke, saya silap buat kesimpulan ke, saya tengok muslimat kurang sangat. Mungkin muslimat kita sibuk agaknya, ataupun mungkin muslimat tak berminat dengan kelas saya agaknya. Kelas-kelas lain mungkin ramai kot. Saya buat anggapan begitulah. Jadi haraplah kalau boleh, mana yang ada kelapangan muslimat, tak kira lah siapa pun, datang ke majlis ilmu. Sebab Allah jamin melalui lisan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu, Allah tak beri illa melainkan nazalat alaihimus sakinah. Allah akan beri rasa tenang dalam jiwa. Sebab hari ni minta maaf lah tuan-tuan, orang perempuan bukan kat sini dah, amal lain, amal sini bagus, jiwa kacau. Banyak kita tengok orang perempuan dekat luar jiwa kacau, obses tak bertempat, melatah tak kena gaya, merapu kadang-kadang, marah tak tentu masa. Macam orang tak betul pun ada, macam orang tak boleh terima takdir pun ada. Pasal apa semua tu berlaku? Pasal jiwa tak tenang. Pasal apa jiwa tak tenang? Pasal banyak dengan hiburan, kurang dengan majlis ilmu. InsyaAllah, saya kira ada kat depan saya ni, balik nanti kita cerita pula dekat ahli keluarga kita, biar ahli keluarga kita ni jadi ahli keluarga yang tenang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita nak bercakap tentang tajuk buku kita ni, Maza yakni intima'i adil Islam. Apa artinya saya memeluk Islam, saya menganut Islam. Dalam perkara yang kedua, yakni perkara saya mestilah Islam daripada sudut ibadah. InsyaAllah kita nak melihat kepada ciri yang keempat pada malam ini,
yakni sebagai seorang yang benar-benar memeluk Islam, saya mestilah beribadah dalam keadaan sentiasa ingin menambahnya, tidak berasa cukup dan tidak kenyang dalam ibadah. Saya perlu menghampirkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunat sebagai menyahut seruan Allah di dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basaru allazi yubsiru bih wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyanna la in ista'azani la'u'izanna wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi abdi al-mu'mini yakrahu al-mauta wa akrahu ma sa'ata. Rawahul Bukhari, yang bermaksud sesiapa yang memusuhi kekasihku, yakni waliku, maka aku mengisytiharkan perang terhadapnya. Tidak ada suatu perbuatan mendekatkan diri, yakni taqarrab kepada aku oleh hamba-Ku yang lebih aku cintai selain daripada kewajipan-kewajipan yang aku fardukan ke atasnya. Hamba-Ku akan terus beramal menghampirkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunat sehingga aku mencintainya. Apabila aku sudah mencintainya, maka aku menjadikan pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya dengannya yang dengannya dia memukul, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia memohon sesuatu dari aku, nescaya aku berikannya. Dan jika dia memohon pelindunganku dari sesuatu, nescaya aku akan melindunginya. Aku tidak pernah ragu dalam sesuatu yang aku lakukan, seperti aku ragu hendak mengambil nyawa hamba-Ku yang mukmin, di mana dia membenci maut sedangkan aku tidak suka menyakitinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita nak bercakap satu benda yang sangat penting tuan-tuan. Satu benda yang sangat penting, yakni sebagai seorang yang benar-benar memahami akan diri kita sebagai seorang hamba, yang benar-benar yang tahu bahawa matlamat kita ini diciptakan oleh Allah tidak lain melainkan untuk menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah. Tetapi tuan-tuan, dalam ibadah kita, kadang-kadang kita rasa kita ni seorang Islam, kita lihat dalam ibadah kita ni tuan-tuan, kita beribadah, kita lihat tidak ada rasa ingin menambah. Tak ada rasa nak tambah. Dari mula kita, orang katalah kita bersembahyang, katalah umur 6 tahun. Lah ni kita dah umur 46 tahun, 40 tahun kita sembahyang. Lagu tu kita sembahyang. Tak ada lagi nak tambah. Kok dengan tambah amalan-amalan sunat. Puasa kita tak mai Ramadan, kita tak puasa. Sedekah kita tak mai hari Jumaat, kita tak sedekah. Tuan-tuan, sebagai seorang yang benar-benar ibadah dia sebagaimana ibadah seorang hamba yang beriman, kata pengarang kita hendaklah ada rasa dalam hati kita ni ingin menambah ibadah kita, yakni tidak pernah rasa cukup dan tidak pernah rasa kenyang dalam beribadah. Bahasa Arab dipanggil orang ni dia tidak mendapat halawah fil ibadah. Halawatul ibadah, dia tak dapat rasa manis dalam ibadah. Minta maaf lah cakap tuan-tuan, tapi ini hakikat. Tuan-tuan suka dengar ke? Tuan tak suka dengar, tapi ini hakikat. Bahawa masyarakat kita ibadah ni macam ritual semata-mata. Ibadah ni dia tak masuk dalam hati. Kita banyak jadi orang Islam kulit daripada orang Islam yang sebenar.
Sedangkan rasa manis dalam ibadah ni tuan-tuan merupakan satu anugerah yang sangat besar yang Allah beri kepada hamba-hamba dia yang terpilih. Berapa ramai orang buat ibadah, tapi berapa ramai orang yang dapat rasa manis dalam ibadah. Rasa tak puas, rasa tak kenyang, rasa berahi tak habis. No. Rasa lapar, nak tambah ibadah. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok ada orang dia buat ibadah, tapi ibadah dia buat kerana orang lain. Kerana dia dah janji dengan isteri dia, kerana dia dah janji dia malu dengan mak mertua dia, kerana dia malu dengan anak-anak dia dah besar panjang, dia malu dengan jiran-jiran, maka dia buat ibadah, dia tutup aurat sebab dia malu kat orang. Dia main masjid pasal dia tak larat dengan letiran isteri. Tuan-tuan, orang ni dia melakukan syirik dalam ibadah. Allah kata dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kepada kamu wahai manusia, melainkan aku nak kamu beribadah kepada aku dengan sebenar-benar ibadah. Jangan kamu melakukan syirik dalam keabdian diri kamu terhadap. Dan kita juga bimbang tuan-tuan, dalam hati kita, kalau tak kita sampai pihak tu, kita tak sampai tahap tu, teruk sangatlah tu ustaz. Kita main ni tidak pernah ada orang paksa. Tapi kadang-kadang kita masih lagi berada pada tahap yang rendah. Setiap kali kita buat ibadah, kita rasa lega. Lega dah sembahyang maghrib, lega dah sembahyang isyak, lega dah puasa, lega dah tunai haji. Berasa lega ni tuan-tuan, belum sampai lagi kepada tahap orang yang Allah kurniakan halawatul ibadah. Orang yang berasa lega bila dia selesai buat ibadah, bagi dia cukup. Dia tak ada rasa nak tambah, dia tak ada rasa nak improve kualiti dalam ibadah. Sedangkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah beri kepada dia rasa yang mendalam terhadap ibadah. Kita ingat kepada seorang sahabat yang menjadi khadam kepada Rasulullah, sahabat Rasulullah, Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni satu hari Rasulullah pegang tangan Muaz. Dia kata, wahai Muaz, ketahuilah aku sayang kat kamu. Sayang tak kat aku, kata Nabi. Maka Muaz kata, wahai Rasulullah, demi kamu ya Rasulullah, aku sanggup tebus mak dan ayah aku. Sesungguhnya aku benar-benar mengasihimu wahai Rasulullah. Maka kata Nabi pada Muaz, wahai Muaz, kalau hang betul-betul sayang kat aku, hang dengar wasiat aku ni betul-betul, hang pegang wasiat aku ni. Jangan lupa setiap kali hang lepas sembahyang, hang baca doa ni. Macam mana yang tu imam kita baca tadi, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadati. Nabi suruh Muaz baca doa ni tuan-tuan. Doa ni tuan-tuan ialah doa supaya kita ni Allah beri, Allah pelihara, dan Allah beri pada kita anugerah yang dinamakan sebagai halawatul ibadah, kemanisan dalam ibadah. Apa maksud doa tadi? Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku supaya aku jadi hamba-Mu yang selalu ingat padamu. Tuan-tuan, kalau tidak kerana Allah tuan-tuan, berapa banyak kita ni jadi orang yang lalai. Berapa banyak kita dengar masjid berkumandang azan, tapi azan tak mampu nak mengetuk gegendang telinga dan mengetuk hati kita untuk datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang tuan-tuan dia sembahyang, tapi sembahyang dia jadi sembahyang yang tak khusyuk. Sembahyang dia semakin jauh daripada Allah. Sembahyang dia tak membuatkan dia dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam hidup. Berapa banyak orang tuan-tuan yang berpuasa tuan-tuan, tiap-tiap kali Ramadan main bulan puasa, tapi Ramadan tak mampu membentuk diri dia. Kenapa? Kerana dia tak jadi orang yang betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baca Al-Quran, Al-Quran tak mampu ketuk pintu hati dia. Yang ni yang kita bimbang tuan-tuan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku supaya aku jadi hamba-Mu yang kenal, yang tahu mengenal erti syukur. Jadilah aku di kalangan hamba-Mu yang bersyukur padamu ya Allah. Wa husnu ibadati ya Allah. Jadikanlah aku di kalangan hamba-Mu yang baik daripada segi ibadah. Buat ibadah yang baik-baik. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, tahniah saya ucapkan pada tuan-tuan yang dapat mengekalkan diri
berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, majlis ilmu sangat penting. Antara ciri-ciri orang yang mempunyai kemanisan dalam ibadah, tuan-tuan, antara ciri-ciri dia, tuan-tuan, dia cukup senang berkumpul dalam majlis ibadah. Cukup senang. Dengar saja ada orang nak buat benda-benda baik, dia datang. Ni kita buat kat masjid, buat kat surau, apa saja program, sembahyang Jumaat ke, tahlil ke, selawat ke, kita nak buat majlis ilmu ke, dia cukup senang untuk datang. Pantau orang ajak, kalau tak ada benda yang memberatkan, dia akan datang. Satu lagi, antara ciri orang yang mendapat kemanisan dalam ibadah, tuan-tuan, dia juga senang bila mana dia didakwahkan oleh orang. Dia cukup seronok, senang hati dia. Ada setengah orang dia tak suka orang tegur ibadah dia. Dia kata, cukuplah ustaz, saya dah semayang kan, saya dah main semayang jemaah, apa lagi yang tak kena. Kalau ustaz nak cakap tu, banyak lagi orang tak semayang. Tuan-tuan, orang ni orang yang tak dapat rasa manis dalam ibadah. Dah, kita nak tegur, kadang-kadang dalam ibadah kita ada silap. Kita nak tegur supaya kita improve kualiti dalam ibadah. Kadang-kadang kita buat ibadah ni, kita buat ikut-ikut tanpa ilmu. Ibadah kalau buat ikut-ikut tanpa ilmu, Allah tak terima. Kita bimbang penat saja. Kita tegur bukan untuk kita nak tunjuk kita pandai dah. Tuan-tuan buat ibadah bukan untuk saya. Kualiti ibadah tuan-tuan ialah menentukan kualiti tuan-tuan di hadapan Allah SWT. Saya datang, saya beri peringatan atas jemputan untuk kebaikan diri saya dan kebaikan tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ni Mu'adz bin Jabal, tak habis cerita lagi tuan-tuan. Bila dia nak mati tuan-tuan, bila sahabat Nabi ni nak mati, menangis dia. Menangis dia. Sampai para sahabat datang tanya pada Mu'adz, ya Mu'adz, kenapa menangis ya Mu'adz? Adakah takut pada kematian? Kata Mu'adz bin Jabal, aku bukan takut pada kematian. Yang aku tangiskan bukan pasal kematian, tapi aku melihat bahawa kematian itu akan menghalang aku daripada berasa dahaga di waktu siang yang panas. Dengan mati itu akan menghalang aku untuk bangkit di waktu malam yang dingin. Dan kematian itu akan menghalang aku daripada duduk bersama-sama dengan orang yang saleh dalam halaqah-halaqah zikrullah. Kenapa Mu'adz bin Jabal menangis? Pasal dia rasa Allah tak dapat dah aku lagi nak meneruskan ibadah yang aku buat selama ni. Aku seronok selama ni aku dapat berpuasa di siang hari. Aku seronok selama ni kerana aku dapat bangun malam qiyamul lail. Di saat orang lain tidur, aku boleh bangun. Aku seronok selama ni, ya Allah, aku dapat duduk dalam majlis-majlis macam tuan-tuan duduk sekarang ni. Tuan-tuan nak dapat rasa manis dalam ibadah bukan boleh dapat terus, tuan-tuan. Bukan boleh dapat terus. Kita nak minum ayat tuak. Orang Kelantan kata ayat nira. Orang Kedah kata nak minum ayat nira, tuan-tuan, nak rasa manisnya ayat nira, tuan-tuan boleh dapat terus ke tanpa bersusah payah? Susah, tuan-tuan. Hak kena nira nipah tu, tuan-tuan, masuk dalam rebah, dalam hutan berbuk nipah, tuan-tuan, dengan bahayanya, dengan gelapnya, dengan susah payah, dengan air ni teteh. Nak jual ke orang harga segelas RM1.50, orang minum guk, tak sampai 3 minit habis dah. Dah. Kadang-kadang kita rasa tak baloi. Tapi kita seronok buat kerja tu, dan kita seronok kita meneruskan tradisi kerja, dan kita seronok generasi baru dapat rasa yang dikatakan enak manisnya kira. Kalau nak main dengan generasi baru, dia tak tu lah. Dia pergi ke kedai 100 plus ha? Dia pergi ke kedai TOA ha? Dia tak mahu lah nak buat kerja lagu tu. Betul tak? Kalau tak kerana ada hak yang mengekalkan tradisi ni, tuan-tuan. Nak dapat benda yang sedap dalam ibadah ni, dia perlu kepada mujahadah. Memang kena susah-susah dulu. Susah-susah dulu, kita akan dapat rasa manisnya. Lagu mana anak kita bersusah payah 2 tahun, tuan-tuan. Dia kata 4, dia kata 5, pulun dia. Malam tidur dia tak cukup, kawan-kawan jaga malam tengok bola, dia tak tengok bola.
kawan-kawan pi pasar malam, pi pesta Pulau Pinang, dia tak pi, dia pi tuition. Hari ni dia dapat kemanisan dia, dapat result bagus insya-Allah. Adalah abuang untuk bagilah peluang untuk sambung belajar, untuk ubah hidup badan jadi orang lebih baik. Itu harapan kita insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan kita bimbang. Kita bimbang. Dalam amalan kita pun kita bimbang tuan-tuan. Apakah amalan kita ni? Kita bimbang menjerumuskan kita kepada ciri-ciri orang yang munafik. Orang yang munafik dalam ibadah, yang melakukan ibadah, Allah kata apa? Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang yang munafik itu seolah-olah mereka cuba nak tipu Allah. Mereka berpura-pura dalam ibadah mereka seolah-olah mereka nak tipu Allah. Mereka zahirkan ketaatan, tapi Allah tahu hati hang bukan betul-betul nak buat. Wallahu yukhadi'un. Dan Allah sendiri khadi'un. Allah sendiri akan menipu dia. Allah kata apa? Nak kenal orang munafik. Wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Orang munafik ini bila mana dia nak menunaikan sembahyang, dia tengok orang dulu. Orang lain dah sembahyang belum? Ngah sembahyang belum? Kita bimbang tuan. Benda ni ada. Diri saya ada. Diri kita ada. Kita nak kena buang ni, simptom-simptom munafik ni kita nak buang. Kita bimbang Allah bangkitkan kita di hari kiamat, duduk di belakang Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik. Kita bimbang. Orang yang munafik, Allah kata bila dia nak bangun sembahyang, Allah kusala malas. Cukup berat dia nak bangun sembahyang. Cukup berat. Dia nak bergerak nak sembahyang tu sat lah. Asal ada lagi yang kita cakap ni kita kadang-kadang. Allah main datang sifat munafik ni, dia malas lah. Duk main pula sibuk-sibuk kerja. Sikit lagi. Nak istighfar, nak istighfar. Allah, dia main dengan kerja kita pula. Sat malas. Bukan tak nak sembahyang, tapi kita meletakkan sembahyang tu pilihan kita bila kita dah lapar. Alasan kita pun nanti tak khusyuk ustaz kalau kerja tak selesai. Nak sembahyang khusyuk. Tuan-tuan, nak khusyuk dalam sembahyang ni bukan senang tuan-tuan. Nak pula orang muda-muda ni, hak umur 20 tahun, umur belah-belah, nak dapat khusyuk dalam sembahyang. Jangan kata orang muda, kita hak tua ni payah. Orang muda ni 100 macam benda masuk dalam kepala duk fikir. Nak khusyuk dalam sembahyang ni macam kipas ni. Kita padam kipas, bukan berhenti terus. Kita switch off kipas, bukan dia berhenti lalu tu, dia bergerak. Kita angkat takbir tuan-tuan, kepala kita dah habis dah mesyuarat tadi tuan-tuan, tapi agenda mesyuarat ni duk main dalam kepala ni. Tok kipas tu masuk habis dah, dia tak ingat api tutup tu. Dah tutup ni, anak kucing makan kapal, duk main dalam kepala. Nak main dengan khusyuk ni tuan-tuan. Allah, inilah perjuangan. Inilah perjuangan kita. Tapi kita nak ada peningkatan, barulah kita boleh dapat rasa manis dalam ibadah ni tuan-tuan. Nah, sambung tadi Allah kata apa dah? Wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Dia tengok orang dulu. Ada orang bangkit main sunat pun dia dah. Tak aku bangkit seorang, orang tak bangkit dah. Kau kata kuali pula. Dengan tuan-tuan bersifat munafik lah. Nuli kau tak? Kecuali kalau imam dah tergesa-gesa untuk mayat. Ni kita nak buat apa? Tengok orang. Tuan-tuan, seorang tabi'in yang terkenal, nama dia Sa'id Musayyib. Apa kata Sa'id Musayyib tuan-tuan? Dia kata daripada tempoh 30 tahun yang lepas, dia cakap dia cakap 30 tahun lepas, dia kata aku tak pernah, dia kata tiap kali muazzin azan, aku tak pernah waktu dia azan aku ada di rumah, aku mesti ada di masjid. Dan dia kata tak pernah dalam tempoh 50 tahun yang lepas, dia kata aku
tak dapat takbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Tak pernah. Allah. 50 tahun tuan-tuan, Nabi kata pada kita apa dia? Barang siapa yang dapat sembahyang berjemaah dengan imam dalam 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama-sama dengan imam, maka Allah beri jaminan dia akan selamat daripada sifat munafik. 40 hari bersamaan dengan 200 waktu sembahyang fardu. Sebab tu kadang-kadang tengok sahabat kita geng-geng tabligh ni, dia keluar 40 hari pasal dia nak cari itulah. Dalam 40 hari itulah dia boleh dapat tuan-tuan sembahyang berjemaah. Orang tabligh kan dia banyak baca buku Fadailul A'mal. Itu kitab wajib dia. Dia nak kerja tu, nak dapat dah. Kita bimbang bila kita ni duk rasa beribadah, rupa-rupanya ciri munafik tu ada pada diri kita. Dan Allah kata apa lagi dalam ayat tu? Allah kata apa dia? Wala yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik ni kalau dia ingat Allah kadang-kadang sikit sangat rasa. Ada waktu-waktu dia ingat Allah. Waktu dia duduk dalam masjid, dia rasa muraqabah. Dia rasalah dekat dengan Allah. Dia rasalah diri dia diawasi. Bila keluar daripada masjid, bila dia berseronok, bila dia bersukan, bila dia dengan kawan-kawan, bila dia tengok ramai-ramai, dia tak ingat Allah. Bila dia sihat, tak ingat Allah. Bila dia dapat duit banyak, dia tak ingat Allah. Tapi bila dia susah, dia sakit, dia diuji, baru dia ingat Allah. Nah, ini tuan-tuan, sifat orang munafik. Sebab tu Allah uji, Allah nak hapuskan, kikirkan, bersihkan sifat-sifat munafik dalam diri dia. Kata tadi, siapa tadi? Sa'id bin Musayyib tadi. Dia kata, dalam tempoh 50 tahun dia kata, aku tak pernah tinggal takbiratul ihram bersama dengan imam, dan aku tak pernah nampak punggung orang dalam sembahyang. Maksud dia apa dia? Aku tak pernah sembahyang saf belakang. 50 tahun aku sembahyang bersama dengan imam saf depan. Tak rasa tak manis langsung saf depan. Duduk belakang je macam budak sekolah tak? Kalau naik bas duduk depan ni budak nerd. Tak? Oh, duduk belakang tak? Duduk belakang ni kira kotai teko bas Budak-budak baru kita satu duduk depan. Abang-abang kita 5 duduk belakang. Berasa otak. Tuan-tuan ni sembahyang ni tuan-tuan, ni saf depan ni kena berumpuk dah. Orang yang nampak dapat rasa tak lekang. Tak lekang dia daripada nak dapat. Baik, hari ni saya ingat saya nak cakap tentang kemanisan dalam ibadah. Ini yang kita tengok pada hari ini. Berapa ramai dalam masyarakat kita hari ini tuan-tuan, implikasi bila mana kita tak dapat rasa manis dalam ibadah. Berapa ramai umat Islam hari ini di Malaysia, majoriti orang Melayu kita ni tuan-tuan. Pasal apa duk buat kerja hak teruk? Duk buat kerja merapu. Kadang-kadang nampak pakai tudung, tapi pakai tudung tu lah yang duk bercumbu atas motor. Betul tak? Anak-anak Islam kita duk kepik, pakai tudung, tapi baju pula terkeluar, nampak lengan. Atas warak, bawah rak. Apa cerita ni? Pasal dia tak dapat rasa manis dalam ibadah. Orang hak semayang, kadang-kadang semayang, AJK masjid, pisonglah duit masjid, ada juga. Pasal apa? Tak dapat rasa manis dalam ibadah. Allah. Berapa ramai kita tengok hari ni orang Melayu Islam, dia rasa ibadah itu kerana dia terpaksa. Habis. Itu kata tadi, Melayu yang menjadi racun kepada Islam. Melayu yang menjadi racun pada Islam, dia buat kerana terpaksa, bukan dengan kefahaman. Pakai tudung kerana terpaksa. Pergi sekolah sebab cikgu suruh pakai tudung. Bila keluar daripada rumah, buka tudung. Petang-petang naik motor tak pakai tudung. Pergi sekolah elok pakai stokin pasal cikgu suruh. Balik rumah, siapa anak pedara kita pakai stokin? Ini pasal tak ada rasa. Itu ibadah. Hang tak rasa kau seronok. Tuan-tuan, kita tengok adalah, alhamdulillah, ada muslimat baguslah ni, anak-anak muda kita ni, mereka mai dapat rasa semangat kemanisan pakai hijab.
tutup muka ke burqa ni. Walaupun dia kata waktu ustaz nak pakai, ustaz Allah Akbar, kita ni bukan baik sangat ustaz nak pakai ni. Kawan-kawan ni duk kata dah beli dah ni, dah simpan dalam beg, tunggu masa nak pakai saja. Duk fikir apa pandangan orang pada dia bila dia pakai, dan dia fikir apakah dia ni boleh istiqamah atau tidak istiqamah. Tapi bila dia pakai, dia dapat satu pengalaman yang tak boleh dia nak cerita pada orang. Rasa seronok, rasa tenang, rasa aman. Ada kan, ada satu orang Cina dah yang masuk Islam dah tu. Model tu. Dia kata rasa yang tak boleh nak dia cerita sebelum ni, dia tak rasa keseronokan tu. Melainkan orang yang buat benda tu, itu dipanggil sebagai halawah kemanisan. Dia nak cerita pun payah tuan-tuan, benda rahsia kita dengan Tuhan. Nak kata manis ni rahsia kita dengan Tuhan. Bukan kita boleh cerita orang. Kita boleh kata aku kalau semayang tak rasa apa. Tuhan riak dekat lagu Tuhan riak tuan-tuan. Kita tak payah cerita ke orang. Kita buat sudah. Allah beri anugerah kepada kita, alhamdulillah. Ada tuan-tuan, para tabi'in bila nak pergi masjid jalan papah. Tapi nak jalan pun tak betul, orang papah dia. Tapi bila dia berdiri semayang, tanya adik, Syekh semayang lama, baca surah apa? Aku baca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran dalam satu semayang. Tuan, kita semayang jana. Qul wallahi inna a'tayna. Qul wallahi Allah. Tak ada rasa manis. Tak mahu ni nak tekan. Ustaz, sekiranya kita cerita tu hanya untuk berkongsi dan bagi motivasi pada orang. Macam kita cerita, bukan kita ada riak, tapi kita bercerita tentang kemanisan tu untuk bagi motivasi dan sama-sama kita beramal ibadat. Apa pula dapat Ustaz? Innama a'malu binni'at. Niat kita begitu lah. Dan cerita, kita cerita benda baik tak salah. Bukan kita ada niat bila benda tu niat kerana Allah, pelaksanaannya betul, tak melanggar batas-batas, tak sampai kepada tahap kita riak, itu jadi ibadah. Bila benda tu jadi ibadah, Allah tuntut. Maknanya kadang-kadang dalam kita bersedekah pun ada sahabat yang bersedekah dan tunjuk pada sahabat lain. Hari ni aku derma separuh daripada harta. Pasal apa? Nak motivate orang. Tu kadang-kadang kita habaq, kalau ada kawan-kawan kita pakai kereta besar-besar, jangan simpan di rumah, bawa main masjid. Ada motor besar, jangan simpan di rumah, bawa main surau, parking kat depan ni, bagi perangat sikit budak-budak kapcai. Bawa kapcai, duk lepak pergi simpan, tengok pakcik motor besar main surau. Lah, tak apa. Ada cerita sahabat kita pensyarah UiTM apa tu. Dia cerita travelog haji kan. Dia tulis buku travelog haji. Bagaimana pengalaman dia daripada dia tak reti baca Quran. Tapi bila dia tengok Allah, aku ni profesor, tak reti baca Quran, tiba-tiba dia rasa Tuhan bagi pada dia satu rasa detik. Allah Akbar. Selama ni aku berikan apa selama ni? Dia main rasa lagu tu tuan-tuan. Orang macam ni lah tuan-tuan, baguslah. Kita harap, sebab kita ni tuan-tuan, baik kita ni pun bersebab. Dah, baik kita ni baik daripada awal. Mak kita beranak daripada kecil, memang bagus tu lah kita ni berjurut. Saya ni pun mak saya kata, puji Allah, baguslah. Kalau ikutlah gaya hang dulu ni, oi, tak gaya dia orang. Saya ni nak apa tuan-tuan. Asal petang lagi tak maghrib tuan-tuan, tak balik rumah. Tidur dekat pelantar biasa. Ikat kat tiang, aku nak cerita dulu. Nak cerita, mak sampai kata, tak tahu, bapak tak ada. Adik-beradik sampai 10 orang, 12 orang adik-beradik. Campuran adik teri. Itu orang susah, mak ingat. Orang duk cerita anak pergi berjalan, anak yatim, pergi duk main bawah rumah aku. Kadang-kadang aku siang aku ajak anak makan nasi ke rumah aku. Orang cerita, sekampung. Mak kita malu. Tapi hari ni mak kita tengok kita. Anak nakal kata, mak tengok ni, Pak Emi baca kitab ni. Mak tengok, mak nangis. Aku tak sangka anak aku ini lagu ni. Bukan nak kata baik, tapi kurang-kurang kita jadi tauladan pada adik-beradik. Tengok ni Pak Emi contoh lah, contoh. Tengok
Kita bukan baik tuan-tuan. Kita baik pun ada sebab. Dan kita ajaklah orang ambil daripada kegagalan kita tu masa dulu kita melangkah jadi orang bagus, minta orang lain. Sebab Nabi kata orang yang beriman tidak akan jatuh dalam lubang yang sama untuk kali yang kedua. Kita abang, pakcik ada pengalaman. Mudah-mudahan benda ni lebih bagus. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah nak cerita bab ni lah. Bab kemanisan ni, punca sebenarnya kita hari ni tak dapat manis dalam ibadah. Tu hak jadi merapu. Macam mana ustaz kita nak tahu orang tu dapat rasa manis dalam ibadah? Kita tahulah setiap kali waktu semayang, waktu ibadah dia menanti-nanti. Macam sekarang ni kita buat countdown lah. Ada masjid dia buat countdown. Ramadan berapa hari lagi? 90? Lebih kurang lah. Buat countdown. Perempuan dia countdown. Aku tinggal berapa hari tak kaji lagi. Kena countdown. Nama pun Aida. Aida itu apa dia Aida? Benda yang kena hitung. Orang perempuan kena hitung. Setiap hari dia kena hitung. Dia kan boleh main lupa. Sebab tu tuan-tuan, dengan angka dengan orang perempuan kita dalam itu. Tanya nombor telefon dia. Tanya nombor telefon. Ingat nombor telefon. Dia ingat. Bab angka dalam kepala dia. Kita lupa. Birthday kita pun kita ingat. Betul tak? Pasal angka. Orang perempuan dia mesti ingat berapa lama dia uzur, berapa hari lagi puasa tak ganti. Dia mesti ingat. Allah memang buat lagu tu ke orang perempuan. Jadi kena countdown. Kena countdown. Orang yang dapat halawah dalam ibadah ni tuan-tuan, dia betul-betul bersemangat lah. Kalau dia kata minat mengaji ni tuan-tuan, Allah, minat betul. Sampai tikam batu dia piu. Sampai ke tikam batu dia pi. Kita pun tak pi. Kata tak hang sini pun ada ustaz. Kita pi sampai ke tikam batu berpasal orang panggil. Kalau orang tak panggil tak pi. Ni baru ni Masjid Najah ada buat program macam-macam, program hebat-hebat. Kita tengoklah. Kadang-kadang tuan-tuan kongsi, saya tak pi. Tak pi. Pasal apa? Jauh. Pi masjid dekat-dekat. Tapi ada orang pi. Ini orang betul-betul semangat tuan-tuan. Semangat betul-betul. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang dapat kemanisan dalam ibadah, dia takkan terburu-buru dalam meninggalkan ibadah yang dia buat. Tak. Bermayang tu dia macam kita ketinggalan dunia ni dah. Jauh tinggal kita. Aku tak boleh pulang ikan. Kalau boleh nak ambil semayang tu, motor tak mati enjin tu. Habis semayang, Assalamualaikum, lompat turun. Tuan, janganlah tergesa-gesa nak balik. Tuan-tuan balik rumah kan, siap makan nasi, siap berehat tengok TV dah. Saya baru sampai rumah. Tak. Jangan tergesa-gesa. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pernah satu ketika tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan. Kita ni pasal apa tak dapat manis dalam ibadah? Pasal dosa maksiat yang kita buat. Kemanisan dalam maksiat menghapuskan kemanisan dalam ibadah. Makin lama kita buat maksiat, makin hilang rasa manis dalam ibadah. Sebab tu syaitan tuan-tuan, dia takkan suruh kita berhenti immediately. Haji, tak payah semayang masjid, tak payah main surah. Dia takkan buat macam tu. Dia akan timbulkan satu maksiat. Contoh, kita ambil contoh. Berapa ramai orang tua hari ni, yang bukan kata haji orang tua, tak lah. Kita lah orang dewasa, kadang-kadang menjadi ghalib dengan gadget. Itu kerja syaitan. Dia tak suruh kita sampai tak semayang. Dia tak suruh sampai kita ni cerai bini. Tapi berapa ramai orang yang bercerai kerana gadget? Berapa ramai orang bergaduh kerana gadget? Berapa ramai orang lengok semayang kerana gadget? Baru nak semayang bunyi pula burung tu. Burung tu bunyi saja burung tu. Pasak tu bunyi saja. Tengok dulu dia pula. Buzur. Dia pula buzur ni. Tengok pula. Baru nak tutup masa pula pasak lain. Tengok pula. Facebook pula, tengok Facebook pula. 5-6 minit lagi tu. Tuan-tuan, ini kerja syaitan tuan-tuan.
Dia akan suntik kenikmatan dalam buat maksiat. Menangguhkan semayang ni maksiat. Seronok. Sebab tu jalan nak pergi ke syurga, seronok tak seronok? Tak seronok. Allah hias dengan benda-benda yang tak seronok. Tapi jalan nak pergi neraka, Allah hias dengan benda-benda yang seronok. Semakin kita banyak buat dosa, semakin tahu kita nak buat ibadah. Semakin gelisah kita. Tak, sejak kita berkawan dengan budak tak baik, nak duduk lama kat masjid pun payah. Kalau dulu alhamdulillah lah duduk tengah kuliah. Naklah payah, habis semayang tu dah gegat-gegat dah. Member tunggu kat luar dah. Member hang tak bagus dah tunggu kat luar dah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Suatu hari tuan-tuan, Nabi Allah Yahya alaihi salam, dia berjumpa dengan iblis berjumpa dengan dia. Dia nampak iblis tengah bawa satu karung. Nabi Yahya tanya pada iblis, "Wahai iblis, apa yang kamu bawa tu? Apa yang kamu pikul dekat bahu kamu?" Dia kata, "Aku tengah pikul syahwat. Aku tengah pikul syahwat." "Apa buat kamu dengan syahwat?" "Aku gunakan syahwat ini untuk menipu anak Adam." "Wahai iblis, apakah ada apa yang kamu bawa itu pada aku?" Kata Nabi Allah Yahya, "Apakah ada apa yang kamu bawa itu ada pada aku?" Kata iblis, "Ada. Semalam kamu makan dengan kenyang sehingga kamu berat untuk bangun qiyamul lail. Semalam kamu makan dengan kenyang sehingga kamu berat untuk bangun qiyamul lail." Kata Nabi Allah Yahya, "Kalau begitu apa yang kamu cakap, mulai hari ini aku bersumpah aku takkan makan sampai kenyang selama-lama. Aku takkan makan dah. Pasal hang cakap lagu tu, aku dengar, hari ni aku berjanji aku takkan makan dah sampai kenyang, sampai bila-bila." Bila iblis dengar Nabi Yahya kata lagu tu, "Kalau begitu hang cakap, aku pun bersumpah mulai hari ni aku takkan cerita dah tentang rahsia aku ni pada siapa-siapa sampai bila-bila." Apa maksud kita tuan-tuan? Pasal perut kita yang kenyang menyebabkan kita malas, menyebabkan kita buat semayang, buat ibadah tidak akan dapat rasa keselesaan. Sebab itu contoh dalam bulan Ramadan tak, Nabi ajar kita cara yang betul. Bukanlah puasa itu menyekat kita untuk kita terus jadi orang yang lapar. Datang berbuka puasa, kita makan sekadar yang perlu. Nabi tunjuk cara. Nabi makan kurma dan minum air kosong. Kemudian Nabi solat maghrib. Selepas solat, Nabi sambung makan. Tapi Nabi tak makan berat. Betul tak? Lepas tarawih, Nabi makan berat sikit. Kalau kita makan pulun lepas kita buka puasa, apa jadi pada maghrib kita? Apa jadi? Maghrib kita lagi 5 minit orang nak semayang Isyak. Kita semayang Isyak pun kadang-kadang tuan-tuan tak sempat berjemaah di masjid. Kita main masjid hanya untuk semayang tarawih. Itu pun untuk 5 hari yang pertama buat syarat. Jangan orang kata, "Hai hang ni tak ada beza langsung mi Ramadan tak pi langsung masjid." Buat syarat. 10 malam terakhir tak ada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini kerja syaitan nak balang kita daripada dapat rasa manis dan ibadah. Dan satu hadis ni cerita sikit. Hadis sahih Nabi kata apa? Bila mana anak Adam itu tidur pada waktu malam, iblis akan mengikat belenggu dia pada tengkuk anak Adam supaya dia akan merasa malam masih panjang, tidurlah dengan tenang. Tapi bila mana anak Adam ini bangun daripada tidur dia dan dia teringat kepada Allah, terbuka satu ikatan. Kadang-kadang kita bangun tak, jam bunyi tek 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 tek, 6.30 kita set jam. Oh, bentar-bentar subuh lambat, 6.30 set jam. 7 pun ada subuh Ustaz, gelap lagi. Bangun bila tanya, lah subuh tak banyak lagi. Allah buka satu ikatan. Tinggal lagi 2 ikatan. 2 ikatan tidak boleh membebaskan kita lagi. Berapa ramai orang nampak jam, tutup balik 5 minit. 2 ikatan.
Betul tak? Tapi bila dia bangun, dia ambil wuduk, terbuka ikatan yang kedua. Tapi ada juga orang yang gagal lepas ambil wuduk main Facebook pula. Lepas ambil Facebook, ambil wuduk, tengok dulu. Lepas ambil wuduk minta maaf, gosok baju anak dulu. Mama ya belum mak. Dok lagi. Hei, tak pukul 7. Lah, ambil wuduk dah balik. Balik mayang ni. Kadang-kadang tak, kita orang laki-laki kata, abang balik semayang. Semayang belum? Lah, abang dah balik ke? Anda semayang? Belum lagi. Tapi ambil wuduk dah. Astaghfirullahalazim. Contoh. Balik. Sebab ada satu lagi kita. Bila kita Allahu Akbar, terbukalah ikatan yang terakhir. Sebab tu tuan-tuan, hidup kita ni tak bebas daripada rantaian syaitan. Macam manalah kita nak dapat rasa kemanisan dalam ibadah. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa satu dia mana ni, kita sambung sikit tentang hadis yang kita baca pada ni. Yang ni hadis qudsi ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku. Siapa dia wali ni tuan-tuan? Wali ni adalah orang-orang yang qarib, yang dekat dengan Allah. Kalau menurut Imam An-Nawawi, yang dimaksudkan dengan waliullah ini, siapa dia? Adalah seluruh orang yang beriman. Kita ni pun tuan-tuan merupakan waliullah. Tapi jangan balik kapi cerita, buka pintu maknya waliullah nak balik ni. Jangan cakap lagu tu, sesat. Tak ada orang mengaku dia wali. Tok guru pun tak kata dia wali. Betul tak? Allahu Akbar. Semua orang yang beriman adalah waliullah. Dan inilah golongan yang dalam satu hadis, bila mana Nabi berbicara dengan Umar Al-Khattab, Nabi kata, para rasul, para nabi, para syuhada, para siddiqin rasa cemburu dengan satu kaum yang mana mereka ni bukan nabi, bukan syuhada, bukan siddiqin, tapi bila dalam syurga esok dia berjiran dengan kita. Siapa dia? Nabi kata, ala inna awliya illahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu adalah para waliullah, yang mana mereka itu tidak ada ketakutan pada dia dan Allah cabut kesedihan dalam hati dia. Allazina amanu wa kanu yattaqun, yakni orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Tapi kita ni tuan-tuan bukanlah wali yang hebat. Kita ni sekadar wali yang dipanggil sebagai wali al-abrar. Apa dia wali al-abrar? Kita tengok dalam ayat, dalam surah Al-Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian aku mewariskan Quran ini, aku menurunkan Quran kepada manusia di kalangan hamba-hambaku, faminhum zalimu li nafsi. Ada mereka yang dapat Quran tapi mereka tak pegang Quran, mereka letak Quran di sebelah, mereka guna akal fikiran mereka. Hari ni tuan-tuan, minta maaf lah, orang muda hari kita hari ni tuan-tuan, orang muda Melayu cukup ramai etis. Cakap berhujah ni tuan-tuan, semua nak main logika saintifik. Allah penatlah, berdebat dengan etis lebih teruk daripada kita berdebat dengan orang yang ada kitab. Cakap dengan budak Hindu berdebat tentang agama lebih mudah daripada budak yang etis tidak berdebat. Cukup payah. Berdebat dengan orang Cina yang tak percaya pada Tuhan pun lebih senang daripada cakap dengan budak etis. Cukup susah. Nak kena tunggu orang macam Zakir Naik cakap dengan mereka ni, baru mereka boleh terima. Sebab mereka takkan terima hujah-hujah Quran. Mereka semua nak hujah logik. Kita ustaz kena jadi macam pakar saintis pula nak lawan mereka. Nah. Ni orang pertama. Dapat Quran, orang ni jadi orang zalim. Orang ni terkeluar daripada waliullah. Dan golongan yang kedua, Allah kata wa minhum muqtasid. Dan ada pula daripada golongan mereka ini ialah golongan yang muqtasid, ambil hak wajib-wajib saja.
hak bersederhana. Dia Islam, maya, dia puasa. Bila main haji ada peluang dia pergi haji. Tapi nak tambah dengan amalan-amalan sunat payah. Ini waliullah juga, tapi namanya golongan waliullah al-abrar. Macam kita lah, kebanyakan kita ni orang awam. Dan golongan yang ketiga, Allah kata apa dia? Wa minhum sabiquna bil khairat. Golongan yang sabiquna, berlumba-lumba untuk buat kerja baik. Allah pantang nampak ganjaran pahala, dia ke depan dulu. Yang ni orang bagus lah tuan-tuan. Lepas tu kita tengok apa dia, Syekh Ali As-Sabuni kata apa dah, kita kalau kamu nak tengok orang tu baik atau tidak, tengok di saat dia mati. Orang tu kita tahu dia baik atau dia jahat. Macam kita nak tengok result bola, tengok minit 45, itu bukan result walaupun dah skor 5-0, benar lah. Benar dah Barcelona ni 5-0 dah ni. Jangan. Minit ada lagi 45. Kalau 45 minit tu ada pula lagi masa tambahan. Nak tengok benar atau kalah, tengok sampai saat referee tiup pek, okey, baru keluar official result. Kita ni tengok hari ni jangan terus nilai aku baik dah. Ada tayak dah apalah, duk mengantar mana ceramah, cakap benda-benda orang panggil aku ustaz. Syakat pun alhamdulillah dah beri contoh. Baik dah dia ni. Belum lagi. Tengok bila dia mati. Kata Syekh Ali As-Sabuni, dia kata apa? Tengok bila dia mati, berapa ramai orang semayang kat dia. Berapa ramai orang semayang. Tengok baru ni tuan guru ni Abdul Aziz, waktu dia hidup orang kata macam-macam, pecah belah umat, minta maaf cakap. Tapi bila dia mati, ulama-ulama semua pakat turun, nama dia di-announce di Masjid Nabawi. Hari ini di Malaysia telah meninggal seorang tokoh ulama, nama dia Tuan Guru Nia Abdul Aziz. Tuan-tuan ingat, kalau saya mati depa umum tak dekat Masjid Nabawi, nama orang dah kata Masjid Nabawi, silat-silat sini pun tak tahu. Cikgu Zul kata, mana Ustaz Sami nak main kuliah kita malam ni? Kata Haji Rahim, dah meninggal malam. Astaghfirullah. Tak tahu tuan-tuan. Kita orang ramai datang waktu dia mati, itu tanda orang baik. Syekh Nuruddin turun, Tuan Guru apa tu, Harudin turun, pakat ulama, geng-geng ustaz naik flight tempah, pergi sana. Punya ramai. Itu satu tanda orang yang mati itu orang baik. Tuan-tuan bayang, orang yang waktu dia hidup duk kata kat beliau, dia ni apalah, pecah belah umat lah, dia ni Wahabi, dia ni Freemason, dia ni tu ulama dalam semua, macam-macam orang duk kata, perambat balok lah, macam-macam. Dan ni dia terbukti orang baik. Pasal dia mati, ribu orang datang semayang jenazah raib, berapa ramai orang buat. Kalau dia ni dia iktiraf orang baik, orang yang cakap kat dia ni baik ke tak baik? Orang yang duk cakap jahat kat dia ni, orang tu baik ke tak baik? Dia nilai dia kata. Nak minta maaf lagu mana tuan-tuan? Nombor 2 kata Syekh Ali As-Sabuni, nak tengok orang ni baik tak baik. Yang semayang itu ramai-ramai tu tuan-tuan, orang hak macam mana? Kita boleh panggil budak sekolah tahfiz, boleh panggil dah. Contoh kita ni katalah Menteri Besar Kedah, kita boleh panggil. Saya nak semua kaki tangan pegawai kaki tangan kerajaan negeri Kedah datang waktu kematian ayah saya. Contoh kita boleh guna. Orang datang ramai, tapi orang macam mana datang? Itu tak ada orang baik kan? Kita baik kita. Kadang-kadang saya fikir, kalau aku mati siapa datang? Aku ni orang dagang. Tahu dia? Saya dengar waktu ni sahabat Ustaz Fawaz ajar ni. Bila dia cakap tu saya dengar, kita duduk muhasabah, aku ni orang dagang. Aku kat sini pula duduk kawasan tak ada banyak jiran. Siapa nak main?
Aku tak mengajar, saya tak mengajar surau-surau dekat rumah saya tak mengajar. Kadang-kadang orang pelik, mengajar sampai Kedah, surau sini. Saya duduk kampung Belek. Dia tak tahu pun saya. Dia kata, saya pernah sekali sembahyang subuh. Dia kata, ini ustaz saya tengok kat Masjid Najah. Dia kata, tak kenal aku. Ustaz mengajar Masjid Najah. Saya terapa. Dia berkata, ni dia kata, ustaz main kali datang masjid kamu. Saya duduk kampung Belek, tak pernah orang panggil saya. Macam orang kata, Ustaz Abu Bakar Bakalani. Aku duduk ulang kampung Belek ni 5 tahun, tak pernah orang panggil aku. Itulah cerita kan. Tak apa, dia orang situ. Saya ni orang dagang. Siapa nak main? Tak tahu kot tuan-tuan main. Allah Allah tuan-tuan, Allah hantar tuan-tuan. Main mayang saja. Kan nak apa pun tuan-tuan. Tak minta tu. Tak payah usung pun tak apa. Main datang tu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Jangan kita sakiti wali Allah. Yang apa tadi? Siapa yang sakit wali Allah, sesungguhnya Allah kata hang istighfar perang dengan ulama. Jangan duk buat main-main, buat. Kita ni orang kadang-kadang ustaz campur ni pun ada cakap ni. Ada Allah. Sebab ilmu kita yang tak seberapa ni sampai nak condemn ulama-ulama dulu. Yang Negeri Sembilan lah. Mufti ya. Sampai tahap nak mengharamkan Wahhabi. Asalnya tak sampai tu. Tak perlu. Dunia pun tak mengfatwakan haramnya Wahhabi. Daripada menghalalkan transgender di Negeri Sembilan. Betul tak? Yang tu halal kan? Hampir ke Mekah ni, mereka buat mazhab apa? Arab Saudi tu. Kalau haram hati hampir nak. Tak sampai tak tu. Sampai kat Wahhabi tempat kita ni. Bila nampak imam maya duduk tepuk tangan. Apa main subuh? Macam mana? Ada gitu. Ada ke bila nampak kita baca talqin kat kubur depa ambil tanah depa baling atas kepala kita? Tak sampai begitu. Cuma ialah depa ni keras sikit. Tapi jangan sampai kita begitu. Nak haramkan adat kebatin tu. Tuan Guru Profesor Madiah apa ni? Dato' Hamka, Profesor Hamka. Sepanjang hayat dia cuba untuk menghapuskan adat berbatik dalam pengagian akta pusaka. Yang duk cerita waris. Bila bercerai, orang perempuan dapat semua harta, orang lelaki tak dapat apa. Pasal orang lelaki ni campak dalam hutan pun dia boleh hidup. Astaghfirullahalazim. Ini akidah tuan-tuan, isu akidah. Allah cerita dengan jelas. Walizzakari mislu hadzil unsayain. Yang ni haram. Ni lah fatwa haram. Tak boleh. Ni kita punya ada. Macam tuan-tuan. Macam lah. Tapi yang penting kan, kita ni orang tak erti dalam saya tak erti. Saya tak berani. Kalau ustaz apa kata dengan ustaz nak, minta maaf, saya bukan orang alim. Saya sekadar buat khulasah sikit, baca-baca kat tuan-tuan. Sekadar nak peringat. Tu saja. Saya bukan orang alim. Saya bukan ustaz. Abang tuan-tuan. Mak tuan anda saya tak sekilan main 2 orang 3 orang. Tak apa kan? 2 orang pun tak apa. Jadi tuan anda memang dengan aku seorang sudah orang gila. Ada 2 orang pula. Kita bukannya Tok Guru Tuan Haji Saleh. Saya di surau di Masjid Najaf. Saya hari Senin, hari Selasa Tuan Guru Haji Saleh. Memang beza kelas. Ada sikit. Tuan Guru Haji Saleh tu. Tak, orang ilmu. Kita pun hormat, kita tahu level kita. Dan bila kita tahu level kita, jangan duk kata pada orang alim sembarangan. Mereka ada sandaran, mereka ada hujah, mereka ada kajian, mereka sedang. Siapa yang beristighfar perang, ini lagi teruk. Lawan ulama terus. Seolah-olah Allah kata, lawan aku. Tuan-tuan, lawan Allah boleh menang tak? Kita tengok dalam buku kita di depan, bab yang kedua, kita kena belajar meyakini bahawa masa depan adalah milik Islam. Siapa yang tak ada begitu iktikad dia, rosak akidah dia. Ini janji Allah. Masa depan untuk Islam, bukan untuk sekular, bukan untuk liberal. Masa depan untuk Islam. Hang buat lagu mana? Islam akan naik. Hang penjara lah, hang sumbat lah, hang tojar lah. Dia mati, keluar pejuang baru. Buat lagu mana? Buat apa kita mati sebagai penentang Islam?
Betul tak? Hang mati, habis kita hang. Islam akan tetap menang. Mereka lawan punya kuat Islam.